You suka colour apa? I suka colour pink. Perempuan tu. Ya Allah, sama lah dengan abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia Lieutenant Colonel Muhammad Rizwan bin Haji Abdul Aziz, Komandan Pusarti, yang berusaha Tuan Major Afandi bin Hussein, Timbalan Komandan Pusarti, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, malam ni dapat kita bersama dalam suasana yang sangat tenang bagi mengimbangi keadaan yang tidak berekon. Macam itulah kadang-kadang. Jadi jangan bergerak sangat, takut copek berpeluh kan. Kan anak pula kan sampai-sampai kan dengan pakaian masing-masing dah elok, dah sajak dah kan dengan baju Melayu sepasang itu dengan membutang lengkap sampai katih kan. Jadi tak apalah. Malam ni tajuk pula program Keluarga Sakinah tentang kekeluargaan. Kan jangan risau kepada mereka yang bukan Islam pun sesuai mendengar ceramah saya insya-Allah. Dan kalau rasa-rasa di penghujung ceramah nak mengucap, cakap kek tangan kan. Kita ajar cara kan. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang keluarga sakinah ni, tentang kekeluargaan ni, memang tak ada siapa pun. Aku ingat aku kahwin besok, aku nak try lah rasa macam mana menderita. Aku nak try lah macam mana rasa bila bini aku ni tinggalkan aku. Makin aku nak rasa lah bila kahwin dengan macam mana cara kalau aku ni bertindak ganas kat bini aku tampar, sepak dia sekali, tengok macam mana. Tak ada. Semua orang mengimpikan kehidupan yang bahagia. Semua orang yang baru kahwin pun semua nak keadaan sakinah tu. Sakinah ni kalau kita tengok dalam Quran pun sebut surah Ar-Rum ayat 21 tu begitu, dan dijadikan isteri-isteri kamu dari jenis-jenis kamu sendiri. Maknanya pasangan kita tu memang our type lah orang kata. Memang pilihan tu ikut jenis kita dah tu. Kan? Dan padanya ada rasa kecenderungan, ketenangan, ketenteraman, tu sakinah. Dan padanya diwujudkan wujud perasaan kasih, sayang dan simpati. Tu dia. Kasih sayang, ada pula kasihan. Kadang sayang ya, tapi tang simpati tak ada. Ada orang yang jenis yang tak tahulah kepala otak atau macam mana kan. Susah nak cakap kan. Jadi makna kata bini yang tengah penat pun dia macam tu kat lagi. Tak ada, hai. Dia cakap dengan bini dia. Kan, bini tengah penat ni, bini pun sampai. Assalamat. Wahal patut dia yang ambil bini dia tadi. Kan, jadi dalam keadaan ini, itulah dia antaranya dilema. Anak pula ada yang kahwin muda, ada yang kahwin tanpa pengalaman, ada yang kahwin. Cuba tengok berapa ramai yang kahwin kerana Allah. Berapa ramai yang kahwin kerana betul-betul kerana nak membina keluarga. Ada orang kahwin, kenapa kahwin? Mak bising. Mak memang itulah kerja, mak memang bising. Masa bila mak tak bising? Mak yang bisu pun mengontak-ontak. Mak memang bising. Cuba tanya orang perempuan ni, bising tak? Bising. Dia pun nampak cara dia senyum pun tahu dia bising. Kan? Dia bising. Nak pula dia besok bagi arahan pula kan, contoh kan. Memang bising. Orang perempuan macam tu. Kan? Tapi mak bising tanda dia sayang, tapi memang dia akan bising. Kan? Mak tu, bila nak kahwin? Bising. Dah kahwin kan? Kahwin. Bila nak beranak? Tak ada beranak. Dah beranak anak lelaki kau ni, bila nak dapat anak perempuan? Bising juga. Dapat anak perempuan, beranak kau juga kau. Dah beranak pula masalah.
Hari tu tak ada anak salah, anak ramai salah. Cukup lah tu, dia katakan. Bagilah orang lain pula. Lepas tu, kan, seorang ni kenapa nak kahwin? Kawan saya dekat camp tu habis semua kahwin. Tinggal saya je belum. Dia sibuk kahwin sebabkan kawan kahwin. Yang seorang ni kenapa nak kahwin? Umur dah banyak dah. Ustaz, kata, kahwin lah. Dia cakap dengan Qadi tu. Susah nak jumpa orang yang kahwin. Kenapa kamu nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah, Ustaz. Susah nak jumpa. Kebanyakannya jawab yang kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia memang dah tak ada jawapan lain tu kan. Itulah jawapan yang paling baik. Tu yang bini marah. Sampai hati abang buat saya punya. Abang ni kejam tu tak? Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Tenang jawapan dia. Tapi belum tentu lepeh lagi tu. Tapi macam tu lah jawapan dia kan. Saya bukan mengajar ni dah. Tapi itulah dia kan. Tapi itulah. Dia bagi alasan kan. Jadi kalau kita tengok sakinah ni di dalamnya terkandung erti tenang, hormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, mantap dan memperolehi pembelaan. Itu sakinah. Jadi dia bila balik rumah nampak isteri tenang, dia tak ada sibuk nak keluar balik. Dia balik rumah macam malas lah nak keluar hari ni. Abang ada ceramah. Pergilah. Abang malas sebenarnya. Tak ada time lain ke? Dia nak buat. Abang ni dah selalu keluar. Banyak kerja. Abang baru je. Abang kalau tak memikirkan komandan menyerahat ni. Tak nak abang datang. Contoh lah. Contoh lah. Abang, saya bukan ke mana-mana pun. Malam ni saya tunggu abang balik. Okey. Nampak? Macam tu. Barulah betul, kan? Macam barulah macam drama Aku Tuju apa Cinta Sekali Lagi macam tu. Betul kan? Situ kan. Tak tengok cik menyampah pula aku. Kan? Jadi makna kata kalau saya tengok surah Ar-Rum tu, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati, tenteram, hidup mesra dengannya, dan dijadikan antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang, belas kasihan sesungguhnya demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang berfikir. Litaskunu ilaiha bermaksud Allah ciptakan jodoh manusia agar merasa tenteram antara satu sama lain. Dulu risau bila berkapal, berpasang-pasangan, girlfriend, boyfriend, sampai bila kita nak macam ni? You janji macam mana? Nantilah, abang pun gaji tak cukup lagi. Tak tenang. Kita rasa risau je, takut tiba-tiba dia kena pinang apa semua. Jadi kahwin patutnya tenang. Tapi kenapa bila kahwin lepas tu jadi tak tenang? Baru tahu perangai. Itu sebabnya sebelum kahwin jangan ambil kira seumur you suka colour apa. I suka colour pink. Perempuan tu, ya Allah, samalah dengan abang. Apa hal pula jantan tu pula suka pink? Tengok macho badan sado kan, bila berkawan tu paras kan, pink. Contoh lah kan. Walaupun malam ni ramai juga suka pakai pink ni, sabarlah kan. Kan? Tapi mana dia minat? You suka makan apa? You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas. Ya Allah, kita ditakdirkan untuk bersama ke? Wah, ayat dia kan. Sebab bahal lelaki tu macam-macam lah, buasir, semulit semua dah. Dia bukan boleh makan pedas tapi mengaku kan. Sebab nak bagi banyak kepura-puraannya. Tapi bila kahwin, tu sebab orang dulu-dulu steady. Orang dulu mak ayah yang kanan kan. Kebetulan tak dia memang dah mak lama. Mak ni macam tahu saya suka. Kebetulannya. Kadang tak dapat tengok pun. Mana ada macam sekarang bertunang lama-lama, tinjau. Dulu bertunang pun dapat tinjau boleh jauh ya. Mana ada dulu. Masa bersanding pun tak nampak muka. Sebab muka dia tirai. Dulu kan, dulu punya pengantin tutup.
Dia mengoling sikit pun nampak nampak bahu sikit ada tik lalat. Wah, tik lalat. Lepas tu dah masuk dalam bilik kan, masa tu duduk sebelah barulah dia buka muka tu, lelaki tu selak muka. Zap. Apa macam tu muka kau tu? Tak adalah kan, ni contoh. Tapi bahagia sampai ke sudah. Sampai ke sudah. Kan? Cuba tengok sahabat, ada tak yang berbangsa India sini, ada tak? Mana dah? Tanya dia orang. Dia orang lain. Dia orang pula kalau kita tengok filem Tamil, cuba tengok. Dia memandang suami macam Tuhan tau. Orang perempuan dia takkan makan selagi suami dia tak selesai makan. Kadang-kadang bila suami dia tersedak tu, dia yang tepuk-tepukkan kepala suami dia. Itu yang tradisional lah. Yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Tanya dia kategori mana bini dia. Yang lagi moden, dia makan dulu daripada suami dia. Tanya dia masuk kategori mana. Itu sebab saya pada dulu saya gemar tengok filem Tamil. Dia boleh mengasah pemikiran kritikal. Sebab tengok filem Tamil, kita tak boleh agak ending ni macam mana. Dia nak ikut hukum dah mati dia tu, hidup dah balik. Ada filem Tamil, betul? Betul bang, saya memang tengok cerita VJ, saya tengok semua cerita yang terbaru Mersal semua saya tengok. Kan, itu apa nama? Itu baru Bali tahun bila, lambat lah. Kau lama punya cerita lah. Dah berapa kali ulang Astro baru tengok kan. Tengok tu Tamil tu tak boleh agak, ending tak boleh agak memang. Kan, Asyad ada sekali VJ tu dah jatuh dah terbanam dah. Memang macam ni lah tumbang patung besar tu himpap dia. Menangis-nangis orang kampung tu dah. Tagak dia macam ni, abang-abuk macam tu. Ya, kau tengok dia galak, betul tak? Betul kan? Betul. Macam mana betul? Iya. Nak pula hari tu PKP kan, tak boleh baik apa. Cerita Tamil, Korea, cerita apa, Cina, semua tengok. Bantai lah. Baiklah tuan-tuan kan. Lepas tu mencabar. Jadi tu sebab kita heran kan PKP tu. Kita dapat peluang, ada yang dapat peluang. Itulah masa duduk kat rumah. Masa tu baru tahu poning kepala. Bila anak kecil-kecil macam mana, bila anak bising macam mana, baru tahu. Selama ni kita tinggalkan. Yang perempuan pula tak membantu. Bawa tahu rasa kan. Ada rumah kan. La ilaha illallah. Cuba cakap, bang, ni lah yang saya hadap hari-hari. Tak apa bang, tak apa. Mak saya handle anak ni mat sini. Macam tu lah. Membalun. Kan macam tu kan. Baru sikit bising kan. Betul. Saya pun mencabar juga lah dulu. Macam kita buat live, ada orang jaga kamera, ada orang jaga ni kan. Sekali bila duduk seorang-seorang kat rumah macam tu kan, isteri mah ada kerja, anak pula dengan live dia, pening kepala, takkan dia berlari duduk. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam ceramah, rupa tak on. Orang kayak Putrajaya tu Kementerian Pelajaran, apa saya tak bermula lagi ni? Udahnya. Lepas tu dah habis 2 jam baru tahu cakap seorang-seorang kan. Lepas tu dia kata tak apa Ustaz, petang ni kita buat sekali lagi. Pukul 2 ulang balik tajuk yang sama. Masa tu dah lunyai dah. Assalamualaikum. Tak ada semangat dah. Tak ada semangat. Kan? Jadi kalau kita tengok dalam kehidupan kan, dalam kehidupan kita ni, asas berkeluarga ni dia ada 2. Satu kebahagiaan tersurat, satu kebahagiaan tersirat. Kebahagiaan tersurat apa yang kita nampak ya. Kita nampak orang tu bahagia, nampak rumah dia besar, nampak kereta dia ni. Wah, untunglah kau. Tapi masalah dalam rumah kita tak tahu. Setiap orang masalah kena ada. Jangan ingat rumah tangga ni tak ada masalah, mesti ada. Tak kisahlah apa pangkat sekalipun lah. Termasuk penceramah, mesti ada masalah. Termasuk rumah apa masalah? Bang, itulah bang, anak kita ni apa semua ni. Cikgu minta ni apa semua. Lepas ni homework dia tak boleh hantar lah macam ni. Macam mana ni bang? Ada masalah. Bang, rotek mati bang. Kereta kat rumah, contohlah kat rumah ada 4-5 biji kereta. Serontak mati
Tak payahlah sebut Azia tu. Kau ada masalah dengan Azia tu. Tapi itulah kan, mati serentak kan. Semua kereta serentak mati, Rotek Insurance kan. Jadi mana kata semua ada masalah. Malahan masalah ni datangnya untuk apa? Nak tengok macam mana cara kita mengatasi. Tu sebabnya dalam hidup kita ni jangan ada 5 perkara. Bila ujian datang, 5 perkara kita kena ingat. Nombor satu, sangka baik dengan Allah. Allah bagi ujian ni sebab Allah nak bagi aku lagi kuat supaya lain kali kalau berlaku benda tu, takkan lagi kita bila berlaku benda tu kita tak akan panik. Kita dah tahu dah nak buat macam mana. Semalam saya duduk makan dekat satu kedai makan tengah hari di Perak lah, di Kuala Kangsar. Director yang Cina ni, seorang ni, Ken. Saya kata, Ken, makan tak berapa sedap sangat lah. Yang ni dia punya ikan keras. Yang seorang pula cakap, Allah sayur dia tak berapa jadi sangat lah. You macam mana? Okey lah. 1 mil saja lah, dia kata. Okey lah. You okey je semua kan? Saya cakap itu. You ni semua okey. Tahu dia kata apa? Tapi you kena ingat lah. Kadang-kadang, contoh saya pernah makan ada satu cendol. Dia kata. Cendol tu memang tak sedapnya. Tapi bila cendol tu tak sedap, dia meletakkan otak kita ingat itu mana cendol yang sedapnya. Kira okey lah tu tak sedap, sampai bila ada tak sedap, boyo ingat apa yang sedap. Saya kata macam mana dia boleh fikir macam tu. Maknanya benda positif tu kita yang cari. Kita makan tempat yang tak sedap, orang cakap, apa nak sedap macam mana? Ada tempat yang sedap dekat sana. Dekat camp site Sirajuddin tu, dekat belah sini tu sedap makan. Kita boleh tahu. Jadi makna kata, bila kita memori yang pahit datang kat kita, kita positif ke keadaan. Pertama, sangka baik dengan Allah. Tuhan bagi benda ni semua ada sebab. Nak jadi kita lagi kuat, nak jadi kita kan baik. Dulu masa mula-mula masuk kan, siapa yang pakai yang baru-baru lah, yang junior ni, kadet yang baru masuk ni lah kan, konon lanyak betul-betul kan. Mula-mula masa konon lanyak ni, kenapa hidup aku macam ni, kenapa aku pilih hidup macam ni. Tapi lama kelamaan bila dah tahu natijah dia, kesan dia, lepas tu makin lama, oh rupanya ni tujuan dia kan. Saya pernah sampai dekat camp Sungai Besi tu kan. Bukan Sungai Besi. Saya masuk Wadi Ben ke? Betul, Sungai Besi. Saya nampak katil kat atas tu, dia pakai uniform askar tu, pegang senapang, dia berguling dekat koridor tu, berguling. Siapa kau je? Ada 2 tengah duduk je nak tengok. Wah, ini memang dah honor lah ni. Ini berguling ni, dia tingkat atas tau, mau dia guling turun tangga semua kan, tak ada pula lah. Tapi kat atas sampai ke hujung, lepas tu dia buat sampai hujung boleh. Tapi tak ada pun cakap, ya Allah kesiannya. Tak ada pun, sebab kita tahu askar tu kuat. Kita askar tu macam tu. Jadi makna kata, fokus kita. Tapi pada orang yang tak tahu, teruk betul. Orang tak tahu. Tapi tu sebabnya yang pertama, sangka baik dengan Allah. Yang kedua, kita kena fikir apa? Tenangkan hati kita banyak-banyak. Fokus pada penyelesaian, bukan fokus pada masalah. Ketiga, jaga salat kita dalam keluarga kita. Jaga sembahyang kita. Mana yang non-Muslim ikut cara masing-masing lah kan? Yang keempat, banyakkan baca Quran. Dan yang kelima, apa dia? Banyak buat baik. Bila jadi masalah, tetap buat baik dengan orang. InsyaAllah okey kan. Ujian memang kan ada. Malahan Nabi sebut kan, kalau kita sakit, contoh ujian sakit, Nabi kata apa? Jangan cepat minta sembuh. Nabi kata kalau kita sakit, jangan cepat minta sembuh. Kenapa pula? Sebab rupanya bila kita sakit, pertama Tuhan tarik selera makan. Kedua, Tuhan tarik kesegaran badan. Yang ketiga, Tuhan cuci dosa-dosa kita, tarik dosa-dosa kita. Tapi bila kita sembuh, Tuhan kembalikan selera makan, Tuhan kembalikan kesegaran badan, tapi Tuhan tak kembalikan dosa-dosa kita. Malahan ada setengah pandangan menyatakan, barang siapa yang 40 hari berturut-turut tak ada apa-apa masalah dalam hidup dia, maka bersaksilah yang dia tu jauh dari rahmat Allah. Makna kata, mesti akan ada masalah kan. Selipar hilang, kasut tinggal sebelah kan, masa nak pakai
apa ni, tengok suara dalam pun dah tak ada, tinggal satu. Apa bono ni? Saya tanya bini. Tak apa, tak. Abang mana abang simpan suara dalam abang? Dah banyak rumah pula dia. Contoh kan. Contoh kan. Jadi mana kata. Tapi kebahagiaan yang kita nak tengok sekarang ni, kebahagiaan tersurat tadi, ada satu lagi kebahagiaan tersirat. Tersirat ni dalam diri kita. Itu sebab saya selalu sebut apa tau? Kebahagiaan dan kegembiraan ini bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tetapi menginginkan apa yang kita miliki. Mendalam tu. Bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tapi menginginkan apa yang kita miliki. Contoh macam sekarang, kita dah jadi ahli keluarga dekat Camp Syed Sirajuddin. Kita dah duduk dalam pusarti ni. Maka menginginkan apa yang kita dah ada ni, kedudukan kita ni, kita mesti inginkan. Hargai, jaga elok. Macam tu. Dah ada isteri, jaga elok isteri itu. Menginginkan isteri kita, bukan menginginkan isteri orang lain. Menginginkan isteri kita, menginginkan suami kita. Jangan banding dengan pelakon Korea kan. Dia gemar lah minat. Orang perempuan dia kadang handsome-nya suami tengah baca surat khabar ni kan? Terasa hati dia. Tak kisahlah walaupun muka suami kita tak boleh belah kan. Kita kena anggap tu lah yang paling handsome ni. Puas Ustaz, dah puas bayang. Tak boleh lah Ustaz, tak boleh, memang tak boleh belah. Tak apa, time tidur kan, tutup lampu. Okey. Masuk tu Korea ada apa semua ada kan. Syukur dengan apa yang ada. Menginginkan anak-anak kita. Jaga anak elok kan. Pembentukan keluarga bahagia yang pertama, mesti berlandaskan kasih sayang. Tanpa kasih sayang, sesebuah keluarga akan sentiasa terumbang-ambing dan tidak kukuh. Kasih sayang. Sebut. Zaman sekarang kena lafaz. Dia tak boleh macam dulu. Mak ayah dulu-dulu mana ada cakap saya sayang awak? Tak ada. Tahu balik buat lauk tu. Lepas tu sayang tu. Abang nak makan sekarang ke? Tu maklumlah komandan. Sekarang ayo tak dapat dia cakap dah. Tak ada lah. Kopi kan. Macam tu lah. Jadi mana kata, kena yang sekarang lah. Sekarang kena cakap, ya Allah, betul. Nah, abang dah beli dah kuih tanda kasih sayang abang. Kuih apa bang? Buka. Kuih cakui. Macam mana kuih cakui ni lama kasih sayang? Kau tak nampak ke malakap dia dua tu? Macam tu lah cinta abang pada isteri abang ni. Abang ni ada je. Kau macam tu, yang satu ni saya nak simpan. Kenapa lah? Nak frame kan. Kan habis semua dah lah. Macam tu, abang makan pula. Kunyah betolan habis kan. Tak, abang tanya, abang kunyah tu sebab nak sematkan dalam hati abang. Abang ni ada je. Tapi dia gembira. Nampak tak? Abang balik ni kan happy sangat. Tak tahu nak cakap. Nampak tu? Hari-hari macam tu. Cubalah buat. Orang perempuan, suami balik, KPI dia kan, tangan mesti depa. Abang je. Apalah kau nak pula ni betul ni. Kau dah kahwin ke belum ni? Dah kan? Buat. Suami dah? Mana suami? Dah tak mengaku pula dah. Dia betul, balik je nak. Abang dia. Sebab peluk, kata Dr. Fadilah Kamsah, Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri ni panjang umur 4 saat. Kau janganlah pelik balik apa yang kau dah rekod. Aku tengah ceramah ni. Terperanyat aku, siapa pula yang mengajuk aku cakap tu. Macam-macam betul lah. Kau dah rekod, kau dengar. Kau tunggulah habis ceramah kan. Kan? Tapi Datuk Fadilah Kamsah macam tu lah. Dia kata peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat aku pun tak tahulah. Tapi
peluk isteri panjang umur 4 saat kata. Tapi yang pastinya isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur yang main-main. Kan? Kan? Dan begitu juga orang perempuan lafazkan. Dia orang perempuan dia tak ada masalah. Dia memang jenis luar. Apa hati abang? Buat macam ni. Dia luar. Saya sayang abang macam saya buat. Macam tu kan. Orang perempuan dia macam tu kan. Macam lelaki dia relax, dia lebih cool lah kan. Sebab orang lelaki ni dia disimpan. Emosi dia disimpan. Dia tak macam perempuan. Itu sebab Allah pilih orang perempuan pregnant. Orang perempuan yang mengandung kan, dia boleh cakap dengan perut kan, baby jangan sepak-sepak. Orang perempuan dia boleh macam tu. Orang lelaki tak mahu dah. Orang lelaki dia emosi. Dia kalau dia marah, dia memang dia main macam tu. Dia tak ada saya sepak pula kau. Dia macam tu lelaki tu. Sepak. Dia warning perut dia. Dia dah geram, dia hantar sekali berjalan budak tu. Tapi perempuan lain kan. Jadi mana luahkan, cakap. Dia ada 3 jenis komunikasi dalam rumah tangga ni. Pertama, tegur saja. Assalamualaikum, salam, makan, dapur. Allah tahu. Macam kita jumpa kawan saya, tuan, macam tu je. Tapi macam tu je. Tapi dia tak. Yang kedua, kategori komunikasi fakta. Demi fakta je. Assalamualaikum, salam. Baru balik. Takkan pun nak pergi, fakta. Abang nak makan? Belum, fakta. Awak masak tak? Masak. Awak masak lu apa? Ikan bilis, telur dadak, fakta. Nak makan mana? Kat dapur lah, takkan kat bilik air, fakta. Nampak? Suruh main fakta je. Tapi yang tadi, yang depa tangan tadi, tegur dengan fakta dan perasaan. Abang, sayang, saya tak tidur lagi. Tunggu abang. Nampak? Perasaan. Abang, rindu kat abang. Yelah, abang pun sama. Tengok abang pun tahu mesti abang lapar kan. Nampak? Tengok abang mesti abang lapar kan. Yang suami pula balas, tadi memang lapar sangat. Tengok muka isteri abang, hilang lapar. Abang ni macam tu tahu saya tak masak ni. Tak masak. Tu penyet lah kan. Kau tak masak lah. Gurau lah abang. Alah hai abang ni baru nak manja-manja. Kata tadi dah kenyang tengok muka saya kan. Nampak dia lain. Dia memang perasaan ni dia lain. Macam tu kan. Ini suami berbalik bang. Dia memang berbalik kan. Memang berbalik. Abang nak makan apa? Abang nak minum apa? 20 tahun kahwin, kau tak tahu ke dia suka minum air apa? Abang nak minum apa? Kau ambil racun tikus ke apa yang ada kat dapur, kau bawa pula. Wah, marah nampak kan. Tak adalah kan. Tengok Nabi macam mana kan. Nabi panggil isteri dia, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Nak balik kan buat, wahai pipi, tak apa pipi kau ni pun aku tak tahu. Dia kata biru tak biru, tu merah tak merah, belang-belang pun ada juga kan. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Datang isteri dia, ada apa ya Rasulullah? Nampak? Ada apa ya Rasulullah? Seorang isteri memanggil pangkat suami dia. Nampak tak? Pangkat suami tu makna kita panggil, ada apa wahai suamiku? Tentulah. Janganlah wahai isteriku, juga ada apa wahai komandan Pusarti. Bukan macam tu. Tapi maknanya, wah, itu mau tabik tu. Tak, dia kata ada apa wahai suamiku yang kukasihi. Macam tu lah. Kan? Kan jadi mana kata pangkat ni pangkat suami. Lepas tu Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah kita makan bersuap? Ingat Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Bila suap Nabi kunyah macam biasa. Nabi senyum ya. Lepas tu bagi aku pula suapkan kamu. Bila dia suap kan, langsung dicapai pinggan bawa ke dapur. Ya Allah, masin ni.
Cuba kalau kita yang duduk dekat camp regiment ni, tu cakap, camp Syed Sirajuddin ni, kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa ni? Oh, dia punya bacaan darah tinggi terus. Wahal tu bacaan suhu. Dia tahu yang dia menunduk tu kan bacaan darah tinggi tu dah bang, kan? Kan? Tu dah dia. Kedua, tolak ansur dan memperbanyakkan kesabaran. Sabar. Orang perempuan memang begitu. Orang lelaki pula memang begini. Sabar. Kan? Sabar banyak-banyak dengan kerenah. Tolak ansur. Nampak isteri lipat kain, terus duduk kat belakang isteri. Sian isteri abang. Dia tengah lipat kain. Ya Allah, sedapnya abang picit. Yang ada tu pula, abang, tak payah. Abang kan penat. Tak apalah, abang okey je. Abang, tak payah, abang penat. Oi, betul. Tak apalah. Isi abang lipat kain semua. Kesian abang tengok. Biar abang picit. Ada tu pula, abang jangan sentuh saya. Jangan main. Salah ke abang nak picit isteri abang ni? Saya bukan tak kenal abang. Picit 5 minit. Lepas tu hasrat berubah. Dia dah tahu. Suami dia kalau picit tu dia merebak tu masalah. Yang faham. Tak faham sudah. Ada yang confused. Apa ya? Betul dia. Kan? Begitu juga yang ketiga, menjalankan sikap amanah dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab dan dipikul dengan ringan hati serta saling menghormati suami isteri. Nampak? Jalankan amanah. Suami kena ingat sebenarnya tugas isteri ni apa? Tu yang saya suka bila ceramah dewan macam ni. Bila tanya semua koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tiba-tiba bila tanya. Tak. Tanggungjawab isteri adalah melahirkan anak dan melayan suami sahaja. Tu saja kerja dia. Jangan main-main. Yang seorang tu dah rakam. Balik kan tinggal play part itu je. Tugas masak, jaga anak, besarkan anak, bagi makan, siapkan anak, apa semua tugas suami. Ingat tu? Macam. Tapi kita ini terbalik kan? Sebab isteri membantu suami. Sebab kita tak boleh buat, isteri buat. Dan isteri buat pula besar pahala dia sebab dia tolong kita. Kan dia balik kan, kita dah tidur, dia tak tidur lagi. Dia lipat kain, dia sidai kain, macam-macam. Kan, masuk dekat dalam washing machine, masuk dalam dryer. Terus buat, terima kasih lah, abang kesian, bini abang ni penat buat. Tak apa bang, untuk keluarga kita. Kan, tak apa, malam ni kita makan kat luar. Macam, orang perempuan tu lah kemerdekaan yang hakiki. Dapat makan kat luar. Tapi nampak dah keluar ikan, tak apalah. Tak apa bang, zop dah masuk dalam air balik. Boleh pula. Nampak tak? Ya. Tapi orang perempuan tu sebab Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Perempuan. Dia duduk rumah, dia sabar. Kan? Orang perempuan kena sabar tau. Orang perempuan paling senang masuk syurga. Jaga 4 perkara. Jaga solat, jaga puasa di bulan Ramadan, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Nabi kata kalau jaga 4-4 ni, masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Boleh pilih pintu. Orang lelaki mana boleh pilih? Ni semua neraka. Tak termasuk yang bercakap ni. Sebab kita ni tanggungjawab banyak tau. Ingat senang kau jadi timbalan komandan pusat tu. Susah tu. Semua ada jawatan, semua ada kedudukan, semua ada pangkat, semua ada macam-macam. Suami lagi, pangkat sebagai anak lelaki lagi, sebagai abang sulung lagi, sebagai abang ada adik perempuan bawah dia. Semua kena tanya. Orang perempuan mana ada? Taat suami je. Tapi rupa-rupanya bila Nabi tinjau dalam neraka,
Yang ramai orang dia tahu. Menjawab dia perempuan. Tenang lah. Mana dia tahu? Sedar benda tu. Kan? Sebab rupa-rupanya yang nombor 3, nombor 4 tu susah. Sembahyang puasa senang. Jaga maruah diri susah. Bercerita. Kan? Cerita-cerita bakat cerita. Tak sangka bang, suami siapa tu? Kenapa? Apa hal? Abang la ilaha illallah. Tapi bang, saya tak nak ngumpat. Saya kongsi je. Wah, macam sama je. Jangan. Hal-hal peribadi orang pun semua jangan cerita-cerita lah. Buat dosa je. Tak payah. Kan? Jaga maruah diri. Nanti besok, siapa lah bini apa tu lah yang gemar bawa mulut tu? Nampak? Jatuh tak maruah? Jatuh maruah. Maruah suami pun jatuh. Hal maklum lah tengah musim-musim panas ni. Dia bekam ban nyidai kain. Lalu pula imam kan. Ditegur. Abang imam. Tak lajak sampai ke parit kau dua. Terperanjat. Mau tak terperanjat kan. Besok, apa sama tadilah bini si siapa tu nak jatuh nama suami ni, nampak? Jaga. Nampak, jaga maruah suami. Dan yang keempat, taat perintah suami. Orang perempuan, mulai hari ini, taatlah segala perintah suami. Faham? Saya tanya orang perempuan jawab. Mulai hari ini, taat segala perintah suami. Setuju? Tak, saya tanya, setuju tak? Setuju? Setuju tak? Hah? Macam mana? Apa dah? Belum kahwin lagi? Dah, apa dah? Setuju? Segala taatlah segala perintah suami. Setuju. Kalau setuju angguk. Setuju kata. Dah insya-Allah pula dah. Tadi dia dah setuju tadi dia orang tu. Setujulah. Okeylah. Okeylah, saya ubahlah. Mulai hari ini taatlah perintah suami yang baik sahaja. Setuju? Itu pun setuju. Orang lelaki kahwin baik nak? Kuat jawab. Alah, yang seorang pun tak terjaga nak lebih. Dia tak orang perempuan. Nampak? Betul. Tak adalah. Tak maksudnya betul. Sebenarnya taat. Kadang perempuan ni menjawab je. Kan? Satu lagi perempuan paling rugi bila kita bergaduh jangan ngungkit-ngungkit. Perempuan ni perangai dia bila dia tengah happy, dia tengah apa. Abang, ambil. Abang tak ada duit kan? Saya tahu abang tak ada duit. Ambil. Ini baru 15 bulan. Ambil. Buat isi minyak motor. Ambil. Sayang. RM50 ni. Isi minyak motor melempah ni. Abang lebih tu buatlah belanja. Abang ikhlas ke ni? Abang ikhlas hati saya. Ambil lah. Habis nanti saya duit saya ada lah. Oh, Pak. Tu tengah okey tu. 2-3 hari lepas tu dia bergaduh kau tengok. Sampai hati abang. Membuat saya macam-macam. Abang dah lupa yang saya bagi pinjam itu. Dah bagi pinjam lah. Itu kau cakap ikhlas bagi. Mungkin dia kalau marah kau tengok. Dia ungkit semua. Kecuali ini yang ni tiga-tiga ni tak. Ni tempat lain. Tempat lain. Ungkit. Sampai nanti macam-macam. Hari-hari saya masak untuk abang. Pahala masak padam. Malaikat ni padam. Yang saya picit belakang abang tu apa? Picit belakang, padam. Saya masak daripada mula kita kahwin sampai sekarang. Sampai daripada mula sampai sekarang dia pahala padam. Saya lahirkan 6 anak untuk abang. Bayangkan pahala beranak punya besar tu. Pahala tu hampir menghampiri pahala syahid tu kalau mati. Syahid tau. Syahid dunia. Padam, hilang macam tu. Jangan mengungkit. Cuba tengok orang lelaki. Mana dia mengungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni dia. Jadi mulai hari ni jangan ungkit. Dan macam-macam saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri macam tu. Jadi tak ungkit macam tu. So dia fikir je macam tu.
Kemudian yang keempat, mewujudkan pergaulan yang baik, jauh dari sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penganiayaan dan kezaliman. Itu dia. Maknanya pergaulan yang baik, terutamanya lelaki dekat luar. Dekat luar kita bergaul dengan lelaki, perempuan. Pergaulan kita jaga, iktilat kita jaga. Dalam Facebook sekarang paling banyak yang menjahanamkan rumah tangga. Facebook, IG, kan? Termasuklah dikaitkan dengan isu baru-baru ni kan. Isu dai itu semua dia sebut pasal Instagram. Tapi kita tak tahu kebenarannya, kita tak tahu. Wallahu alam. Mana satu betul salah, kita tak usah buat spekulasi, buat dosa ya. Tapi makna kita tahu medium tu boleh dijadikan benda yang menyebabkan masalah. Seronok itulah ustaz, saya tengah dalam dilema ni. Memang biasa kalau orang tulis ke bahagian komen macam tu, biasanya memang saya tak ada ni sangatlah. Kalau orang tanya soalan ni, saya pesan kat semua lelaki, kalau ada orang tanya, nak tanya pandangan awak lah, macam mana caranya nak ambil hati isteri, macam mana cara nak ambil hati suami, mungkin boleh sharekan tips-tips apa boleh share. Tapi kalau orang tanya, saya dah benci dengan isteri saya, saya dah benci dengan suami saya, perempuan cakap dengan lelaki, saya benci dengan suami saya, macam mana cara saya nak bercerai, jangan ajar. Jangan bagi nasihat apa. Kalau hal tu saya tak boleh tolong, pergi jumpa pejabat kamu. Macam tu je. Sebab apa? Dia jadi hal masalah, besok kita pun terkait semua. Dan dalam mahkamah syariah ni, selain daripada suami isteri adalah orang ketiga. Selain daripada suami isteri adalah orang ketiga. Maknya termasuk mak ayah, mak mentua tu orang ketiga. Boleh didakwa di mahkamah. Tu kena tahu tu. Kalau suami tu ada 4 isteri, contoh, keempat-empat isteri tu, walaupun isteri kedua, ketiga, keempat, itu bukan orang ketiga. Sebab itu dalam kategori suami isteri. Ini saya bukan galakkan dah, tapi nak bagi tahu maksud. Banyak. Tu sebabnya kadang jadi orang ketiga. Kita bagi nasihat yang salah, tak payah. Orang nak macam tu, sebab saya kalau orang nak bercerai, kau pergi pejabat kamu. Saya dia kena pukul dengan suami saya, macam mana kau pergi jumpa pejabat kamu? Cerita. Sebab kita bila bagi nasihat, dia pakai, tengok Samsul Ubat pun cakap macam ni. Lepas tu tak ada penyakit tu. Wah, kesiannya awak, kenapalah awak ditimpa nasib begini. Kalau saya lah, mak ayat. Masa itulah, sebab hari ni banyak sangat masalah-masalah. Jadi hati-hati. Kan, media sosial. Lepas tu, saja pula tengok kan, status bekas kekasih lama. Kan, Sabarina kekasih lama kan. Dia cek pula tu, tengok status dia, singular ke plural. Tengok-tengok singular lagi. Yang lelaki ni pun tanya, saja cuba-cuba tanya, akum, dia katakan. Akum. Dia mana ada Assalamualaikum, dia akum. Akum, walam. Ketna. Kat mana? Dia kendum. Akum belum. Pak di dah mana terpulkan kai. Dah macam orang siam cakap mana. Tu tekong takro dulu tu, pak di dawan atas pulkan kail. Kan saya dulu main takraw, saya hafal nama kila-kila dia dulu. Sekarang keren-keren mutalai dulu kan. Yang Yud Pui Hon yang masa kat Seremban dia menang yang Piala Isha dulu. Ingat gitu dulu kan. Minat takraw ni. Sampailah saya injet kan. Tapi itulah dia. Kan. Aku malamkan lem buat kena. Budak-budak dulu macam tu. Saya pernah ceramah dekat UiTM dekat Puncak Alam tu. Saya tanya kak, saya memang WhatsApp, di manakah lokasi ceramah hari ini berlangsung? Lepas tu budak tu jawab, ha. Gelak guling-guling dia tu. Cik Samsul type WhatsApp penuh kuang hajar budak ni. Budak sekarang main bahasa ringkasan, kenum keber. Apa khabar? Apa keber? Kenum. What pe? Dua kan? What pe dua? What pe tu? Dengan ceramah. DGR dengar ceramah. Sup ceramah. Siapa ceramah? Semsul debut nama aku pada ringkas. Orang asam betul. Dia pun WhatsApp apa ni? Susahlah cakap dekat Facebook ni. Kan elok kita WhatsApp, bagilah phone number. Bagi phone number. Laki ni pun tanya, you sekarang suami you kerja apa? You tak patut tanya soalan tu. Wah, Pal. Kenapa pula? Salah ke saya tanya? Salah tu tak salah lah. Tapi tahu kan, semenjak perjanjian kita kat bawah pokok dekat masa belajar dulu,
Sampai sekarang I tak ada sesiapa lagi tahu. Tak ada soal. Apakah mungkinkah? Oh, iya kan. Okey. Perempuan macam, bolehkah kita jumpa buat kali terakhir untuk selesaikan isu kita? Wah, jumpa kali terakhir. Sebagai isteri, izinkan tak suami jumpa untuk selesaikan kali terakhir? Salah. Tak ada. Kita kena percaya suami ni adalah makhluk Allah yang paling boleh percaya. Tak. Kau tengok cara dia golak, dia pun tak percaya dengan diri dia sendiri. Nampak? Aku nak cakap apa? Parah betul lah. Kan? Tak, memanglah tak. Sebab bila dia berjumpa, penyakit. Tapi kalau suami kata, abang nak selesaikan kali terakhir, saya ikut abang sama. Macam tu boleh? Isteri pergi sekali, boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh ke tak? Jawab boleh tak? Tak boleh juga. Betul? Betul. Bila? Wah, buang masa pula. Kita tak nak bermusuh. Kita nak kawan-kawan. Tapi betul, yang dirisaukan bila berjumpa balik nanti, bila ada sparkling tu. Percikan kasih sayang dekat mata dia tu masih ada. Bila pandang tu, tu bahaya. Baik. Tapi kalau dia jumpa sendiri kan, perempuan tu pun cakap, saya sebenarnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Rumah ayat. Yang suami pula tak pasal-pasal jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I. Macam tu lebih kurang. Lebih kurang macam tu. Power masa tu. Saya pernah menghadap Abang Jalaluddin Hasan tu. Cuba kau tiru balik gaya aku tu. Sabar kan. Pening kepala kat depan. Tak jadi depan dia. Takut weh. Kan? Jadi, apakah ciri-ciri nak mewujudkan keluarga sakinah ni? Apa ciri-ciri? Yang pertama, suami isteri yang setia, soleh, solehah. Jadi pada yang non-Muslim, suami isteri loyal each other. Okay? Dia pun nyanyi. Bila balik saja, you nyanyi lagu Tamil tu. Ten 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 nana maran ten onekala payan ten karan ten. Betul ke lagu? Ataupun lagu yang kau solaye ne village. Okey. Okey, betul. Saya tengok cerita tu, jangan main-main. Cerita tu payah kan? Payah tajuk dia. Bayangkan dia bawa heroin tu, Tamanna tu. Dia punya cerita bawa perempuan tu bertumbuk berlawan 3 jam. Dia dalam kereta 3 jam. Steady. Betul. Tengok memang critical thinking. Suami isteri yang setia. Walaupun suami jauh, orang perempuan jangan sangka buruk. Doakan, ya Allah, jagakanlah dia untukku. Macam tu. Anak borang dah kak? 3. Alhamdulillah. Saya tengok cara, boleh 4 lagi kak. Mana suami akak ni mana? Tak kerja ni? Alah. Nanti share tau. Nanti share video tu bagi kalau. Ya. Tu pertama. Yang kedua, anak-anak yang berbakti. Anak-anak yang tolong mak ayah dia. Tu sakinah. Alok datang, ya mak, ni tolong belikan barang ni kamu. Dia tak banyak menjawab. Tengok anak kita macam mana. Menjawab. Kita marah anak kita kan? Tak, dia ada cara dia, kaedah dia. Kadang kan, kita marah, kita ada approach, kita boleh cakap. Contoh kita masuk bilik anak ni. Ni tawal ni pasal sepah ni, tak kita nak sidai ke? Betul tak? Tahu dah. Tawal ni pasal sepah ni. Alah, sidai lah. Asyik-asyik mama juga. Mama, siapa? Mama. Ibu. Ibu. Puan, kampung mana? Kampung mana, Puan? Sini. Gomeh mama.
Tak apalah, boleh lah. Saja je. Dah panggilan sekarang. Papa, mama, kan? Mami, papi. Daddy. Aduh. Nenek dengar kan? Mama. Suami panggil isteri, mama juga. Tak, dia panggil sayang lah. Okey lah. Ada setengah tu. Mama, ni tolong ambilkan beg papa tu. Mak kat apa? Mak dia dekat Serambi. Mak orang kampung. Tapi tak apalah, tu hak masing-masing. Ibu, umi, mama, papa, tak kisah. Janji tak ada lah, kan? Jadi ni tengok mama tengok bersepah ni kenapa? Sidai lah. Besok tu cakap yang sama tak? Bersepah lagi. Mama juga nak sidai. Tak settle. Ubah pendekatan ni saya ajar. Masuk bilik. Ni anak-anak mama macam ni. Tak sayang mama kan? Sayang lah. Tak sayang mama. Sayang. Okey. Kalau sayang mama, dengar cakap mama tak? Dengar lah. Tu tawal tu. Kalau sayang mama tentu sidai kan? Yelah. Dia pun sidai. Masuk hari kedua, dia tak ada lagi cakap macam ni tak? Tak sayang mama sayang, langsung capai tawal. Nampak? Kita positif kan? Hari ketiga masuk, saya sayang. Tak sempat cakap, sayang. Sudah. Betul. Iya. Suami orang mana? Rembau. Okey, tak mencabar betul. Kak orang mana kak? Suami orang? Kelantan ni kak? Tahu dah. Ni orang mana kak? Johor. Suami orang? Ada cabaran sikit. Johor kat mana kak? Oh, Tangkap. Tapi kadang bukan apa, kadang tengok orang perempuan ni, dia gemar pilih suami kerana dia jauh. Macam ni kan senang. Rameh, Rambau. Kelantan. Johor dengan Negeri Sembilan Kita dekat lagi lah. Ada orang Johor, Kelantan. Johor, Sarawak. Kenapa orang perempuan kadang? Ramai tau. Ramai sangat yang gemar pilih suami dia jauh. Kenapa? Apa pasal? Saya dekat-dekatkan sana. Apa dia? Pandai jawab. Jodoh Ustaz. Betul. Besok kalau suami kahwin, bawa bini baru, jawab jodoh. Boleh gitu? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Ayo rayak sikit. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Nyesal kau jawab. Tak adalah, betul lah tu. Saja ya uji. Saya dah agak dah perempuan ni pandai jawab. Jodoh bang. Macam mana tentang poligami? Saya setuju tak? Saya okey je bang dengan poligami ni. Ada 3 syarat. Adil, tanggungjawab dan bukan abang. Mana tak setuju jugalah. Itu dia. Bukan suami saya, dia kata kan. Tu sazah tu. Kau main ke cucu ni macam seorang perempuan taat suami. Cuba kau cerita poligami punya barah dia. Dah, tu sazah tu. Ini kan pula bukan sazah kan. Bakat tak bakat apa kira dia kan. Ustazah kau. Oh no. Dah, yang bad dah lah Ustazah, rakam lah tu. Aduh. Tak apa Ustazah, steady Ustazah. Dia ada sebab. Saya okey je tapi kalau suami dinampakkan potensinya tidak boleh berlaku adil, maka kita tidak boleh bersetuju, betul tak? Oh cik. Okey, jadi tak apa, kita tukar tajuk lain. Orang perempuan makin marah tajuk tu. Dia dah lemas. Dah tak jumpa, dah mana nak keluar. Kita ubah tajuk lain. Jadi
Makna kata anak-anak yang berbakti, anak-anak yang tolong menolong, yang tu. Macam kita dulu kan. Beza tau dengan anak-anak sekarang. Dulu mak panggil, "Halo, kita akan lagi dah." "Ya mak, apa mak?" "Cepatlah mak nak apa?" "Tolong beli barang." "Alah, mak nak beli apa?" "Beli gula lagi." "Oh, tu je." "Oh, kejap lagi tak boleh ke?" "Kena pergi sekarang, mak nak buat." Yelah, kita pergi juga. Sekarang, "Halo. Halo. Halo. Apa?" Tetap tak pergi. Tu bahaya tu. Sebab anak-anak kena diajar tentang adab. Askar lah yang paling senang sekali nak mengadapkan anak. Sebab disiplin ni sebenarnya sebahagian pada adab. Hormatnya, kan? Tahu kedudukannya, rankingnya, bos yang mana, siapa yang bagi arahan siapa. Macam tu kan kehidupan kita. Hormat dia macam mana? Suami ketua keluarga. Orang perempuan tak boleh tau. Tak boleh. Abang ngangkang depan TV tu. Tolonglah dapur ni. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kan? Siapkan mai sini. Jangan kacau, ayah tengah tengok ayah tengah tengok TV tu. Hormat ayah tu ketua keluarga. Anak pun susun pinggan apa semua. Ni, senut nasi masing-masing. Senut nasi. Bubuh lauk. Okey. Halo, pergi panggil ayah. Ayah lah sekali. Ayah ketua keluarga. Barulah masa tu ayah dia terasa dia tu macam komandan. Cocok. Dah. Bila datang, ayah datang. Wahal ayah pangkat biasa ya. Ayah pangkat biasa je. Bila ayah masuk, semua dah ada dah. Dah ada dah abang. Duduk abang. Bila suami duduk, barulah terbalikkan pinggan tau. Senduk nasi panas-panas. Nampak tak? Abang, lauk ni abang? Okay. Air bang? Air kosong je. Susah nak tengok pencamah tuang air sendiri. Ini pun masuk sebagian beradab juga sebenarnya. Tak ada lah. Okey, cukup. Lepas tu bila dah apa? Okey, ayah ni, halo. Baca doa. Ayah uzur ni. Ayah bergurau lah. Ayah uzur ni. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana walhamdulillahil alamin. Tengok bagaimana suasana dalam makan. Okey. Semua dah ready. Ayah lah sekali panggil. Ayah terasa macam wakil rakyat pun ada. Semua dah ada dah. Okey. Bila makan kan, lepas tu ramai yang tak tahu. Contohnya anak minta lauk kan. Anak minta lauk. Ya, nak sayur tu sikit ya. Mari, dekat sikit pinggan. Pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Tu ramai tak tahu. Nampak tak? Abang, nak sayur tu sikit. Isteri pula minta. Suapkan. Apa? Malulah nak tengok. Biarlah nak tengok. Kasih sayang kan? Yelah. Yang anak lah uyuh. Sebab anak tak pernah tengok. Dapat dia tengok kan. Betul tu dia kemesraan tu. Itu tengah baik sangat lah. Tapi kalau tengah marah tu, satu sonduk ni kau buka mulut. Macam itulah kan. Iya, betul. Kan nampak anak-anak semua ni tak, jangan kita marah. Kemudian lingkungan sosial yang sihat, bi'ah solihah. Maknanya kita bergaul dengan suasana yang sihat, kawan-kawan yang baik, duduk dalam camp insya-Allah baik, dengan kawan-kawan yang baik, dengan menghormati satu dengan yang lain. Kemudian yang keempatnya, dekat rezekinya, iaitu murah rezeki. Ada je rezeki. Senang naik pangkat. Lepas tu minta transfer, dapat. Lepas tu alhamdulillah beranak pinak, konjok-konjok beranak, jauh-jauh beranak. Lepas dia. Anak tiba-tiba dalam diam-diam tu kan, dalam balik-balik berkawat apa semua. Anak 10. Sampai terlupa lah nama anak siapa. Malu ngangah halang hati. Siapa nama kau? Abah ni marah anak tu. Kau nak aku kan orang sebelah ni kau cakap. Kecil hati anak kan.
Macam tu rezeki anak ramai. Lepas tu dah lah anak ramai, anak pandai-pandai pula tu. Ya Allah. Saat paling bahagia anak konvo. Gila anak konvo. Anak kita dah konvo dah, Pak. Kau ni cuba kawal perasaan kau. Abang tak happy ke anak kita konvo? Konvo tadika. Kau ni agak-agak lah. Konvo tadika. Sekarang ni mengada betul. Tadika pun buat konvo. Betul tak kan? Tak apalah. Tapi happy lah. Bukan apa orang perempuan tu jadi sedih tu. Tak sangka anak dia tu boleh buat persembahan ikut disiplin ni cikgu dia ajar. Kat rumah tak dengar cakap. Kan? Itu yang dia sedih tu. Jadi dalam hal itu, kemudian begitu juga ibu bapanya jadi ibu bapa yang cemerlang. Ibu bapa yang cemerlang, akhlak mulia, bersikap penyayang. Akhlak mulia suami isteri. Nampak tak? Dia bukan menengking, marah. Kalau marah pun dia takkan guna perkataan-perkataan yang tak patut. Rimau, mengkarung, semua tak ada lah keluar. Biawak, kan? Macam-macam sebut. Macam isteri pun. Kita kena cakap yang baik-baik ya. Jangan menggelar-gelarkan orang. Berdosa, cik mak cakap. Suami balik, kata rimau dah sampai. Jangan. Bersikap penyayang, jujur. Macam saya kata tadi, suami adalah makhluk paling jujur dalam dunia. Iya, Ustazah. Cuma orang lelaki selalu ditanyakan soalan yang susah. Tadi pergi ceramah, ada tengok perempuan lah. Macam mana saya nak jawab soalan tu? Kebanyakan tempat memang ramai perempuan. Tak ada, semua lelaki. Terpaksa. Ni tengok ni pakai tudung ni. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Kan. Lagi satu perempuan tanya soalan susah apa. Abang betul ke sedang gemuk? Cuba cakap macam mana nak jawab soalan tu. Ya? Abang betul ke sedang gemuk? Tak adalah. Gemuk-gemuk pun orang sayang. Mana betul lah gemuk. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh jawab macam tu. Tak boleh. Betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk. Ini namanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Bang betul ke saya dah gemuk? Orang buta je cakap kau gemuk. Kurus lah ni. Ya ke bang? Ya. Dalam hati. Allah aja yang tahu. Dulu kalau dia betul-betul tudung dekat depan cermin tu, kita boleh lagi kat sebelah tu kat rambut. Sekarang ni. Tuan. Dulu masuk bilik air boleh masuk berdua. Sekarang keluar. Boleh masuk. Kalau paksa tak masuk, anak telefon berapa kecemasan. Tolong selamatkan mak ayah saya terperangkap dalam bilik air ni. Macam tu lah. Tapi sekarang toilet dah besar-besar, tak apa. Tak adalah sebenarnya tu. Kadang jangan tanya soalan yang susah. Abang ni tadi ada tak kau pergi kacau perempuan lain. Jangan. Soalan pun negatif. Tanya abang tadi kerja okey bang semua. Sempat siap kerja tak hari ni? Ada apa masalah ke? Okey semua. Mengasihlah tanya. Awak macam tu bila balik. Abang saya tengok abang penat ni. Abang nak minum kopi sejuk ke nak panas? Sejuk lah. Hati tengah panas. Okey. Macam tu. Anak-anak pun sama. Anak-anak pun sama. Tanya anak macam mana, belajar macam mana, kan? Sikap penyayang, luahkan perasaan kasih sayang, positif dan kreatif. Sentiasa positif. Bila kita naik kereta kan, contoh keluarga kan, naik kereta. Kini isteri kat sebelah, anak kat belakang. Tiba-tiba ada satu kereta overtake kan. Wap, dihimpit. Wah, ajar kata kejar. Lepas tu beri ya Allah anak kat belakang. Ya Allah anak kat belakang. Lepas tu padan muka kau dapat potong balik kereta tu. Lepas tu dia pergi kat kedai makan. Sampai kat kedai makan mood anak-anak dah tak elok lah. Tentu. Sebab takut tu ni bini pun dah. Tapi kalau buat kereta tu potong. Zap, kereta ni bang. Biarlah sakit perut agaknya. Tengok suami dia tu potong terus. Makna potong tu isu. Yalah sakit perut tu kot. Sangka baik je. Nampak? Sampai kat kedai makan, baru dia. Nak makan apa? Cakap je. Nak makan telur dadah. Tom yum sotong. Ni, halo? Halo nak nasi goreng lakna. Mana? Nak nasi goreng Pattaya. Oh, mak. Terbayang malam ni.
Tapi saya rasa malam ni Mihun juga. Tak, saya target lah. Satu. Tak adalah, saja je. Belajar bersyukur. Ada. Tak ada. Hari tu kita makan nasi ayam. Nasi apa itu kita makan? Ha? Kita makan nasi apa itu? Saya kampung. Saja je. Tapi kalau kita order macam tu kan, orang positif, nak itu. Lepas tu nak makan apa? Nak makan nasi putih, nak kailan ikan masin, lepas tu nak ikan siakap 4 rasa. Gila. Sedap. Pernah makan tak ikan siakap 4 rasa? Biasa berapa? Orang perempuan memang rasa 3 je. Kan? Masam, masin, manis. Rasa keempat, waktu bayar akan baru tahu. Lain macam macam. Dia punya mahal tu rasa lain macam. Tu rasa yang keempat tahu. Jangan tak tahu. Yang paling geram tu kita masuk dalam kereta, orang perempuan tanya, berapa tadi bang? Berapa tadi bang? Tak payahlah tahu. Cakap lah berapa. 100 lebih. Murah. Itu tak nak. Sabarlah aku tu. Wahal kita dah lain macam ni. Elang kita dah habis ni. Adalah. Tapi itu jangan risau. Bagi makan keluarga happy, bertambah rezeki kita. Betul? Jangan kita risau. Kemudian yang paling penting sekali adalah menjadi teladan yang baik. Mak ayah jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Jangan jerit-jerit, bergaduh dengan isteri, jangan bergaduh depan anak-anak, jangan. Nak bergaduh masuk dalam bilik, sebab dalam bilik biasanya gaduh tak lama. Boleh settle. Apalah. Ayat semua benda boleh settle kan. Macam anak, saya nak tanya, anak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Antara nombor 1 sampai nombor 5, siapa paling sensitif? Yang paling sensitif anak nombor 1. Anak sulung paling sensitif. Tanyalah siapa anak sulung. Alung bagi nasihat, kau nak dengar, tak nak dengar terpulang. Cuba tak dengar, memang kecil hati weh. Dia punya ayat macam dia tabah sangat tu. Alung tak kisah, okey, terpulang pada kau. Wah, cuba tak dengar. Dah cakap dah itu, tak dengar juga, nampak? Itu sebab nak marah anak sulung, anak kita yang sulung, jangan marah depan adik-adik dia. Tercabar ego dia. Nak marah dia bos. Lalu macam sekejap. Semua duduk luar macam tutup itu kepal. Main kau macam-macam kau Lepas tu bila dia keluar, Angah tanya, "Palong?" Tak ada apa. Okey. Jadi air muka dia terjaga. Ini betul. Anak nombor 2 memang perangai dia akan rampas apa juga daripada nombor 1. Tu perangai nombor 2. Dia jadi tak nak mengalah. Macam dia nak menang je tu nombor 2. Betul tak? Nombor 1 ni mengalah, bengkak je tim, menangis je. Nombor 1. Nombor 3 mengacau nombor 2 dengan nombor 1 dan dia paling cepat sampaikan report pada mak dia. Tetapi nombor 3 rapat dengan nombor 1. Betul tak? Yang nombor 4 dia ulang balik panggil nombor 1. Macam tu dia. Kebiasaannya lah. Tapi ni hanya dalam ranking adik-beradik tau. Ranking komandan tak kira. Ini adik-beradik je. Jadi teladan yang baik. Kita sebab kita kena banyak buat baik yang saya cerita tadi dalam 5 perkara tadi. Buat baik, benda tu anak tengok. Kita sedekah, anak tengok. Besok dia pun nak buat. Dia teringat tau, bila dia dah besar, ayah dulu rajin masuk duit dalam tabung. Ayah dulu, mesti ada je duit dalam poket dia. Bagi dalam tabung. Kemudian ayah dulu cakap dengan orang, tak pernah jerit. Tetap lemah lembut. Anak akan ikut. Dan bila dia buat tu, sebab dia teringat apa yang kita buat, pahala mengalir. Itu yang penting. Jadi apapun tuan-tuan dan sekalian, nak bahagia dalam kehidupan kita, pertama ada 3 perkara. Pertama, hidup beragama. Tak kira lah macam sahabat kita, ikut agama dia. Jadi kita ni ikut syariat. Kedua, kalau kita nak bahagia, satu lagi yang keduanya adalah proses mengenali pasangan kita berterusan. Dia bukan setakat dah kahwin dah kenal, tak. Tu sebab sampai sekarang isteri masih cakap, aku tak faham betul dengan lelaki aku tu. Yang suami pula pun sama.
bini aku tu tak tahulah. Makin lama makin jadi pula dia. Contoh. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan banding. Dan begitu juga nak hidup makmur dekat dalam masyarakat kita. Jangan gemar bawa-bawa cerita. Jangan gemar melaga-lagakan orang. Jangan bawa cerita tak elok pasal orang. Jangan. Macam ni cerita da'i tu lah saya kata tadi. Jangan cerita apa-apa. Kita tak tahu hujung pangkal. Tak salah. Aku tahu, aku dah dengar itu, aku baca ni. Itu semua. Semua boleh menyebabkan kita berdosa dengan dosa percuma. Tak payah. Diam je. Doa mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijauhkan daripada ujian seperti itu. Ingat, saya ulang balik, kegembiraan dan kebahagiaan itu bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tapi menginginkan apa yang kita miliki. Jadi rasanya itu saja pada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita sama-sama bangunkan keluarga kita, jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Lepas ni saya nak bergerak terus ke Sri Skandar sekali lagi untuk meneruskan tugas yang belum selesai. Jadi macam mana pun kita dah nyanyi seronok sangat malam ni datang, insyaAllah. Ada lagi nanti saya datang lagi sini kan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kerana masih orang kata tak jemu nak mendengar perkongsian daripada saya. Jadi sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, mana kurang itu berbicara kelemahan saya sebagai manusia biasa.